Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafizan bin Kamaluddin bernombor metrik A159701 akan membentangkan poster projek tahun akhir saya yang bertajuk Analisis Kelesuan Getaran pada Struktur Kekisi Bilah Terbang yang diselia oleh Dr. Wan Aizun bin Muagopa. Untuk abstrak, kajian saintifik ini adalah kajian penyelidikan untuk menganalisis kelesuan getaran pada struktur kekisi terbang bilah. Ciri getaran dianggap sebagai salah satu sifat yang paling penting kerana ia dapat menentukan kestabilan dan ketahanan terbang semasa hari operasinya. Struktur kekisi mempunyai kelebihan dalam meringankan struktur objek dan juga mampu meningkatkan sistem penyejukan disebabkan oleh struktur yang unik dan juga berlubang. Setiap struktur kekisi mempunyai konfigurasi dan aplikasi yang berbeza. Justru, kelebihan struktur kekisi boleh digunakan dalam kajian ini bagi meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kelesuan getaran pada bilah terbang. Terdapat dua struktur kekisi yang dipilih dalam kajian ini, iaitu struktur kekisi otak truss dan juga struktur kekisi kubik. Kedua-dua struktur kekisi ini dilukis dengan menggunakan peristian Cartier dan telah ditetapkan unit saiz iaitu sebanyak 4 mm. Simulasi ini dijalankan dengan menggunakan modal analisis dan harmonic respon melalui ANSYS Workbench R1 2019. Parameter yang digunakannya antaranya adalah frekuensi semajadi dan jumlah deformasi pada struktur kekisi bilah rotor yang dianalisis menggunakan analisis modal dan seterusnya melihat perubahan yang berlaku apabila daya beban dikenakan pada setiap struktur bilah melalui analisis harmonic respon. Kesan daya dan beban getaran sebanyak 10,000 mm/s² diletakkan pada setiap struktur bilah. Bagi mengkaji keberkesanan struktur kekisi pada bilah rotor, perbandingan nilai frekuensi semajadi dan jumlah deformasi dengan struktur bilah pepejar telah dilakukan untuk mengenal pasti struktur kekisi yang paling optimum. Hasil daripada perbandingan nilai frekuensi semajadi dan jumlah deformasi pada kedua-dua struktur kekisi dalam kajian ini didapati bahawa purata peratusan bagi struktur kekisi otak truss lebih rendah daripada struktur kekisi kubik dengan nilai purata peratusan frekuensi semajadi, jumlah deformasi struktur kekisi otak sebanyak 45% dan 31%, manakala nilai purata peratusan frekuensi semajadi dan jumlah deformasi struktur kekisi kubik sebanyak 89.6% dan 72.2%. Bagi mencapai kestabilan sama seperti struktur pepejar, nilai peratusan haruslah semakin rendah. Justru, struktur kekisi otak truss merupakan struktur yang paling optimum di antara struktur kekisi yang dijalankan dalam kajian ini. Untuk pengenalan, struktur kekisi merupakan struktur tiga dimensi terbuka yang terdiri daripada satu atau lebih sel unit yang berulang. Setiap struktur kekisi mempunyai konfigurasi dan aplikasi yang berbeza. Kekuatan struktur kekisi bergantung kepada ketepatan dan saiz unit setiap unit sel berulang. Semakin kecil saiz unit setiap unit sel berulang, semakin tinggi kekuatan struktur kekisi. Struktur kekisi berperanan dalam mengurangkan berat sesuatu objek dan meningkatkan sistem penyejukan kerana bentuknya yang unik dan berubah. Bilah terbang penting dalam memastikan prestasi optimum enjin turbine gas. Jadi, kelebihan struktur kekisi digunakan dalam reka bentuk bilah terbang bagi meningkatkan kecekapan pada bilah terbang dan dapat mengurangkan kelesuan getar pada bilah terbang. Dalam kajian ini akan menjelaskan ketahanan bilah dengan menggunakan struktur kekisi yang berlainan untuk memastikan kelangsungan bilah dengan menjalankan analisis modal dan harmonic respon. Untuk permasalahan kajian, pengurangan berat struktur bilah terbang penting bagi menjimatkan kos. Pengurangan berat bilah terbang boleh menyumbang kepada banyak penjimatan dan perbelanjaan bahan bakar dan juga dapat meningkatkan kecekapan sistem turbin gas. Struktur kekisi berperanan dalam meringankan berat struktur bilah dan meningkatkan sistem penyejukan turbin gas. Walaupun struktur kekisi memberi jisim yang lebih rendah, tetapi kekuatan dan ketahanan perlu dijelaskan bagi memastikan struktur kekisi selamat digunakan dalam bilah terbang. Terdapat dua objektif di dalam kajian ini. Itu yang pertama adalah untuk mengkaji keberkesanan struktur kekisi bilah rotor dengan membuat perbandingan dengan struktur bilah pepejar. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti struktur yang paling optimum di antara struktur kekisi. Untuk kaedah kajian, langkah pertama adalah untuk membuat pemilihan bentuk geometri bilah rotor. Model bilah rotor yang dipilih untuk model bilah pepejar adalah NACA 23012 disebabkan model ini kebiasaannya digunakan dalam turbin gas.
Model akan dilukis terlebih dahulu dengan menggunakan perisian Computer Aided Design (CAD) seperti Autodesk Inventor dan juga CATIA. Dimensi bagi ketiga-tiga struktur ini adalah panjang sebanyak 65 mm, ketinggian sebanyak 10 mm manakala lebar sebanyak 40 mm. Bagi pemilihan geometri struktur kekisi, dua struktur kekisi yang dipilih itu struktur kekisi kubik dan struktur kekisi octet truss. Model kekisi ini dilukis terlebih dahulu dengan menggunakan perisian CATIA. Seterusnya adalah pemilihan bahan dan keadaan sepadan. Bahan yang dipilih bagi ketiga-tiga struktur ini adalah Inconel 625. Seterusnya adalah tetapan analisis modal. Analisis ini dijalankan untuk mengetahui ciri-ciri getaran sesuatu sistem apabila ia dikenakan di bawah satu keadaan kendalian. Analisis modal juga digunakan untuk mengenal pasti dan menganalisis tindak balas dynamic structure apabila tertakluk dengan pengujaan getaran. Dalam simulasi ini akan menunjukkan frekuensi semula jadi yang berbeza dan bentuk mod yang berlainan, dan hanya 5 mod yang dipilih untuk kajian ini. Frekuensi semula jadi bergantung kepada kekakuan dan jisim bahan yang digunakan. Jadi, frekuensi semula jadi berubah jika bahan yang digunakan berlainan walaupun geometri adalah sama. Bagi tetapan analisis harmonic response, getaran dari segi pecutan sebanyak 10,000 mm/s² digunakan pada satu hujung bilah, manakala sokongan tetap dikenakan di hujung yang lain dan beban yang dikenakan adalah seragam. Analisis harmonik dijalankan pada ketiga-tiga struktur bilah, iaitu struktur bilah pepejal, struktur bilah kekisi kubik dan struktur bilah octet truss dengan menggunakan syarat sempadan yang sama. Seterusnya, melalui analisis ini juga, kestabilan sesuatu bilah terbang dapat dikaji mengikut jumlah frekuensi semula jadi yang telah dianalisis. Dan secara basicnya, analisis modal adalah free vibration, manakala harmonic response adalah forced vibration. Keputusan dan perbincangan. Hasil simulasi analisis modal. Raja 1 hingga Raja 3 menunjukkan nilai frekuensi yang diperoleh daripada analisis modal bagi ketiga-tiga struktur bilah rotor. Jadual 1 menunjukkan nilai frekuensi semula jadi yang diperolehi daripada analisis modal dan diplotkan di dalam satu graf seperti yang ditunjukkan dalam Raja 4. Frekuensi semula jadi menunjukkan peningkatan bagi setiap struktur bilah. Nilai frekuensi semula jadi bagi struktur kekisi kubik merupakan yang terendah berbanding frekuensi semula jadi bagi struktur pepejal dan octet truss. Frekuensi rendah boleh menyebabkan struktur bilah semakin tidak stabil dan boleh menyebabkan resonans terjadi pada struktur kekisi kubik. Raja 5 menunjukkan jumlah deformasi pada setiap mod bagi struktur bilah pepejal. Raja 6 menunjukkan jumlah deformasi pada setiap mod bagi struktur kekisi kubik. Raja 7 menunjukkan jumlah deformasi pada setiap mod bagi struktur kekisi octet truss. Jadual 2 menunjukkan nilai jumlah deformasi yang diperolehi daripada analisis modal dan diplotkan di dalam satu graf seperti yang ditunjukkan dalam Raja 8. Jumlah deformasi yang paling tinggi adalah struktur bilah kekisi kubik berbanding struktur pepejal dan octet truss. Hal ini disebabkan oleh nilai frekuensi semula jadi bagi struktur kekisi kubik adalah yang terendah. Semakin rendah nilai frekuensi semula jadi, semakin tinggi nilai jumlah deformasi. Deformasi yang tinggi akan menyebabkan kegagalan pada struktur bilah dan boleh menyebabkan perubahan bentuk kekal pada struktur bilah. Hasil analisis harmonic response. Raja 9 menunjukkan nilai deformasi pada pasti X, Y dan Z bagi struktur bilah pepejal. Bagi deformasi pada pasti X, dapat diperhatikan maksimum amplitude berlaku pada frekuensi semula jadi yang ketiga, iaitu sebanyak 5419 Hz dengan nilai amplitude sebanyak 2.3969 eksponen 6 mm. Manakala pada pasti Y dapat diperhatikan maksimum amplitude berlaku pada frekuensi semula jadi yang utama, iaitu sebanyak 1678 Hz dengan nilai amplitude sebanyak 2.8212 eksponen -2 mm. Bagi deformasi pada pasti Z, didapati maksimum amplitude berlaku juga pada frekuensi semula jadi yang ketiga, iaitu sebanyak 5419 Hz dengan nilai amplitude sebanyak 2.7483 eksponen 3 mm. Raja 10 menunjukkan tegasan Wurmser pada 3 mod pertama bagi struktur bilah pepejal.
Tegasan von Mises menunjukkan mod yang paling kritikal adalah mod 1. Tegasan von Mises adalah tinggi pada bahagian sokongan struktur bilah pekerja. Rajah 11 menunjukkan kesan deformasi perpasi X, Y dan Z bagi struktur bilah kekisi kubik. Bagi deformasi perpasi X, dapat diperhatikan maksimum amplitude berlaku pada frekuensi semenjadi yang kedua, iaitu sebanyak 226.41 Hz dengan nilai amplitude sebanyak 1.2007 mm, manakala perpasi Y dapat diperhatikan maksimum amplitude berlaku pada frekuensi semenjadi yang kelima, iaitu sebanyak 1882.4 Hz dengan nilai amplitude sebanyak 2.7 eksponen 6 mm. Bagi deformasi perpasi Z, didapati maksimum amplitude berlaku pada frekuensi semenjadi yang pertama, iaitu sebanyak 160.15 Hz dengan nilai amplitude sebanyak 1.0319 mm. Amplitude yang tinggi akan menyebabkan getaran pada bilah rotor semakin meningkat sehingga menyebabkan kegagalan pada struktur bilah terbang. Rajah 12 menunjukkan tegasan von Mises pada 3 mod pertama bagi struktur bilah kekisi kubik. Tegasan von Mises menunjukkan mod yang paling kritikal adalah mod 1. Tegasan von Mises adalah tinggi pada bahagian sokongan struktur bilah kekisi kubik bagi menahan kelenturan terjadi pada bahagian atas struktur bilah kekisi kubik. Untuk kesimpulan, hasil daripada perbandingan nilai frekuensi semula jadi dan jumlah deformasi pada kedua-dua struktur kekisi dalam kajian ini, didapati bahawa purata peratusan bagi struktur kekisi otak truss lebih rendah daripada struktur kekisi kubik dengan nilai purata peratusan frekuensi semula jadi dan jumlah deformasi struktur kekisi otak sebanyak 45% dan 31%. Manakala nilai purata peratusan frekuensi semula jadi dan jumlah deformasi struktur kekisi kubik sebanyak 89.6% dan 72.2%. Bagi mencapai kestabilan sama seperti struktur pekerjaan, nilai peratusan haruslah semakin rendah. Justru, struktur kekisi otak truss merupakan struktur yang paling optimum di antara struktur kekisi yang dijalankan dalam kajian ini.